Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih kerana bersama kami mengikuti temu bual eksklusif pertama Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia. Perbualan kami sebentar nanti bakal bertumpu kepada RMK 12 yang juga pelan jangka sederhana dengan objektif Malaysia makmur, inklusif, mampan, didokong dengan tema keluarga Malaysia. Ia adalah permulaan pada fasa baru dalam hala tuju pembangunan negara dalam kita mencapai wawasan kemakmuran bersama 2030. Saya Terence Das dari RTM. Ya, Terence, disifatkan sebagai pelan rancangan Malaysia yang paling sukar dalam sejarah. RMK 12 ini sebenarnya digubal ketika negara berdepan dengan krisis kembar, iaitu kesihatan dan juga ekonomi. Persoalannya bagaimana ia dapat menyentuh dua aspek ini, dan pada masa yang sama kita berhadapan juga dengan realiti kehidupan norma baru bagi keluarga Malaysia. Dari TV3, saya Azaria Tagaya. Dan saya Cynthia Eng dari Astro Awani. Dalam temu bual khas ini, kami juga ingin mendalami konsep keluarga Malaysia yang merentasi sempadan kaum, agama dan bangsa dalam mewujudkan negara yang lebih inklusif. Bagaimana ia dapat direalisasikan, itu akan kami bincangkan. Baik, tanpa mengangkat masa, kita terus saja bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama kami hari ini, dan juga terima kasih kerana sudi memilih tema batik, kerana batik jauh lebih bersahaja daripada memakai suit tie. Jadi perbualan kita hari ini akan lebih bersahaja dalam menerangkan konsep-konsep penting RMK 12. Datuk Seri, RMK 12 buat pertama kalinya memperakui kesilapan dan kelemahan dalam RMK 11 dan juga mengangkat satu tema baru untuk dijadikan sebagai dasar untuk kita terus ke hadapan. Ya. Jadi bagaimana sebenarnya Datuk Seri mencetuskan idea di sebalik RMK 12? Okey, kalau kita lihat sewaktu kita merangka RMK 12, ia sewaktu pandemik COVID-19 masih lagi melanda. Dengan itu kita lihat bahawa dari segi ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita, dari segi penguncupan, dari segi pertumbuhan. Jadi yang kita lihat ialah dari segi spirit itu yang kita sebutkan tentang dari segi tema dia keluarga Malaysia makmur, inklusif dan mampan. Jadi waktu kita merangka tu dalam keadaan ekonomi dan rakyat kita yang masih terlalu terhimpit dengan masalah ekonomi, ramai yang dibuang kerja dan sebagainya. Ramai yang paksa menutup perniagaan dan diambang untuk menutup perniagaan mereka. Jadi kesusahan rakyat tu memang real sewaktu COVID-19. Jadi sebenarnya semangat rakyat kita tu diambil kira sewaktu kita merangka RMK 12 dengan, sebab itulah kita menjadikan itu sebagai tema. Kalau kita lihat sewaktu rakyat kita dihimpit kesusahan, waktu itu kita lihat penyatuan yang amat jelas di kalangan rakyat, sesama rakyat. Kalau kita lihat apabila rakyat kita susah sebenarnya, ramai yang menghulurkan bantuan, NGO, individu dan sebagainya menghulurkan bantuan kepada rakyat yang dilanda kesusahan. Sebenarnya ini adalah konsep kekeluargaan yang kita lihat. Ya, kalau kita dalam keluarga kita, tentu saja kita tidak akan membenarkan keluarga kita susah. Kita pasti membantu keluarga kita yang sedang mengalami kesusahan. Dan inilah yang berlaku sewaktu COVID-19, di mana setiap rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama, membantu sesama kita sewaktu rakyat sedang kesusahan. Sebab itulah apabila kita merangka RMK 12 ini, kita lihat untuk membangunkan semula ekonomi, ianya mesti mendapat partisipasi setiap rakyat. Dan jika tidak ada semangat kekeluargaan, tentulah perkara ini tidak dapat dilakukan. Sebab itulah kita kaitkan pembangunan ataupun RMK 12 ini dengan keluarga Malaysia, supaya kita nakkan kerjasama tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama, tanpa mengira kedudukan, tanpa mengira di mana mereka berada, di bandar atau luar bandar dan sebagainya. Jadi itulah konsep
keluarga Malaysia ini diterapkan. Terutamanya seperti saya kata tadi, kerana dari segi konsep kekeluargaan itu kita percaya setiap rakyat Malaysia akan menyokong segala yang dirancang oleh kerajaan. Akhirnya hasrat kita untuk memulihkan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat rakyat kita akan dapat kita capai. Ya, insya-Allah. Datuk Seri, kalau kita tengok pada RMK 12 ini, bila kita study intipatinya, dia terdapat 9 fokus, 3 teras. Namun setiap fokus itu pastinya digubal kerana ada kepentingannya yang tersendiri. Bagi Datuk Seri sendiri, apa agaknya fokus yang menjadi antara yang paling dominan yang ingin Datuk Seri ketengahkan? Fokus, walaupun kita ada 9 fokus dan semua 9 itu penting, ya. Tetapi fokus yang lebih ketumpuan kita adalah dari segi pembasmian kemiskinan, misalnya, ya. Memberikan fokus untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi kumpulan B40, B40, meningkatkan ekonomi penduduk di miskin di luar bandar dan bandar, dan juga meningkatkan taraf hidup penduduk miskin di Sabah dan Sarawak misalnya. Bukan saja dari segi meningkatkan pendapatan mereka, tetapi menumpukan kepada meningkatkan keselesaan hidup mereka di sama ada terutamanya di Sabah dan juga negeri-negeri yang kurang maju, iaitu 6 negeri: Sabah, Sarawak, Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Ini juga kita fokus. Jadi maknanya bukan saja dari segi penduduk secara individu kita fokus kepada penduduk yang B40 dan miskin, tetapi juga dari segi negeri pun. Negeri yang dianggap sebagai negeri yang agak kurang maju berbanding negeri lain, juga kita memberi fokus untuk majukan supaya kita tingkatkan taraf hidup penduduk yang miskin dan juga negeri-negeri yang miskin supaya akhirnya pembahagian kekayaan itu dapat diagih sama rata kepada semua rakyat tanpa mengira kaum, agama dan juga kaum, agama, bangsa dan juga kaum. Baik, Datuk Seri, saya ingin mendalami fokus RMK 12, contohnya untuk golongan belia. Mereka antara yang mungkin paling terkesan kerana impak terhadap pasaran buruh oleh kerana pandemik COVID-19. Mungkin sebagai seorang graduan mereka resah masuk ke alam pekerjaan, tetapi peluang pekerjaan terhad. Dalam pada itu, Datuk Seri, apakah inisiatif dalam RMK 12 yang dikhususkan kepada belia? Kita memang ada satu fokus khusus untuk golongan belia yang saya umumkan, ya. Dan seperti kita lihat adalah isu tentang pekerjaan, ya. Maka kita tumpukan kepada latihan, ya, kepada mereka graduan. Kita beri juga mereka latihan supaya kita membuat padanan dari segi kursus dan juga pekerjaan yang demand pekerjaan yang ada. Banyak yang berlaku adalah mismatch. Ya, kita kursus lain tetapi kursus yang kita ikuti itu tidak ada demand market di pasaran. Jadi sebab itulah kita menumpukan selain daripada tumpuan mereka untuk melatih mereka kepada new teknologi ni, teknologi moden, teknologi baru ni, kita juga membuat sebelum kursus membuat padanan dari segi kursus dengan demand pekerjaan yang ada di situ berdasarkan kepada kehendak hari ini. Kalau kita lihat kursus hari ini yang penting adalah e-business, online business ini. Maknanya ianya menyeluruh kepada semua. Tetapi kita tak nak lagi melihat kepada seperti dulu kursus-kursus tradisional yang selepas mendapat kursus mendapat sijil tapi tidak ada demand pun dari segi perniagaan dan juga pekerjaan. Yang kedua dari segi kedudukan kawasan itu sendiri. Katakan belia di Pengerang, di situ oil and gas. Maka kursus yang diberi mestilah yang peluang pekerjaan kepada mereka yang berkursus, iaitu kursus kita perlulah oil and gas. Kalau di Pulau Tioman ataupun Langkawi, fokus mesti kepada pelancongan, kursus mengenai pelancongan. Jadi kita akan melihat kursus yang pertama terlibat dari segi teknologi tinggi, yang keduanya dari segi padanan untuk mendapatkan pekerjaan.
Dan kita ada special program untuk belia seperti yang saya umumkan, dan juga perkara-perkara lain lah. Saya sebut gig ekonomi misalnya. Ini merupakan satu pekerjaan hari ini yang very popular. Mungkin kita tidak melahirkan delivery punya mereka yang deliver produk berdasarkan e-hailing atau p-hailing, tapi mungkin kita mewujudkan mereka yang memberikan servis provider juga. Kalau di bandar-bandar kecil tidak ada syarikat besar seperti Grab, tidak ada. Kalau di tempat saya tidak ada Grab, mungkin tidak ada. Tidak ada Foodpanda, tidak ada yang lain-lain. Tetapi budaya memesan makanan ini untuk dihantar ke rumah sudah menjadi budaya sebahagian besar penduduk Malaysia, termasuk bandar-bandar kecil. Mungkin kita boleh train mereka syarikat untuk menjadi syarikat servis penghantaran ini di bandar-bandar kecil dan sebagainya. Jadi dan dengan itu kita dapat melahirkan lebih ramai pekerja-pekerja untuk terlibat dalam gig ekonomi seperti yang ada pada hari ini. Jadi untuk belia kita akan menawarkan melatih mereka dengan kursus dan sebagainya. Mereka yang keluar daripada universiti misalnya, kita juga akan menawarkan, memberikan mereka kursus supaya mereka dapat mencari peluang pekerjaan atau perniagaan. Dato' Sri, setakat ini apa yang kita bincangkan adalah impak ekonomi, impak yang kita rasai bersama dari segi kekurangan pekerjaan di pasaran dan juga impak secara keseluruhan kepada mata pencarian rakyat Malaysia. Tetapi negara kini berdepan dengan krisis berkembar, iaitu krisis ekonomi dan juga krisis kesihatan yang walaupun pada sekarang ini dilihat sebagai terkawal, 80% dan lebih daripada penduduk dewasa telah pun divaksin, dan kita berjaya untuk melonggarkan sedikit kehidupan kita, nampak macam dah kembali seperti sedia kala, sedikit demi sedikit. Tapi Dato' Sri, kita masih berdepan dengan realiti ini, krisis berkembar. Jadi bagaimana sebenarnya RMK 12 dengan unjuran 400 bilion ringgit diterangkan menerusi 500 lebih muka surat dapat menangani krisis berkembar ini? Kalau kita lihat RMK adalah rancangan Malaysia ini adalah rancangan 5 tahun. Ya, fokus kita sehingga 2025. Sekarang ini kita masih di dalam COVID dan permulaan membuka ekonomi. Ya, dan ianya akan mengambil masa sehinggalah 2025 kita sasaran kita negara berpendapatan tinggi dan juga dari segi pendapatan per capita sebanyak RM10,000. Ya, jadi dari segi long term. Tapi short term ni, kalau jangka pendek ini, kalau kita lihat ekonomi sudah mula dibuka, ya, kalau kita lihat walaupun tidak sepenuhnya. Fasa di negeri-negeri telah pun berpindah. Mulai minggu lepas, tidak ada lagi negeri fasa 1 yang menyekat banyak pergerakan, terutama dari segi yang melibatkan sektor ekonomi. Fasa kedua, ketiga, malah ada negeri sudah pun sampai ke fasa keempat seperti Negeri Sembilan, yang dari segi ekonominya telah dibuka sepenuhnya. Cuma sektor sosial saja yang masih belum dibuka sepenuhnya, seperti perkahwinan, majlis kahwin dan sebagainya. Tapi dari segi sektor ekonomi sudah dibuka sepenuhnya. Kita percaya kes sekarang ini dalam keadaan yang menurun, ya, keadaan menurun. Mungkin baru ni ada 10 sampai 10,000, 12,000 dan 11,000, dan saya percaya dia trend ini akan beberapa ketika dan dia akan menurun mungkin 4 digit selepas ini. Ya. Kalau kita tengok R0 sudah 0.88. Jadi peluang untuk kes menurun tu semakin tinggi. Dan KL dan wilayah persekutuan, kalau kita lihat dulu memang tak terfikir yang hari ini sudah pun menurun. Sekarang ini sudah ada fasa 3. Bermakna dia je berkembar dari segi kesan dia berkembar juga. Apabila kes semakin menurun, vaksin semakin meningkat, saya percaya ekonomi pula semakin dibuka, jadi ianya akan
merancakkan lagi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, pemulihan ekonomi saya percaya akan berjaya. Ya, dan lebih-lebih lagi saya sebutkan tadi bahawa ianya ada kaitan dengan pandemik ini dan kita sasarkan kalau 90% sudah mendapat vaksin, kita akan buka hampir sepenuhnya. Rentas negeri kita benarkan. Apabila rentas negeri, tentu saja sektor pelancongan akan mendapat faedah daripada rentas negeri. Kerana kalau kita lihat hari ini, sektor yang paling teruk sekali impaknya adalah sektor pelancongan. Dan begitu juga dengan sektor penerbangan. Dan ini akan dipulihkan apabila kita mula membuka rentas negeri dan mula memberikan kebebasan. Dan kemungkinan besar juga dari segi keluar negara. Kita tidak akan lagi menggunakan travel pass sebagai contoh. Tidak ada lagi. Jadi kebebasan untuk pergerakan. Dan Kementerian Kesihatan sedang mengkaji dari segi tempoh jangka masa kuarantin misalnya. Dan ini semua boleh menggalakkan pelancongan dan boleh meningkatkan, boleh memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi kita. Dan satu lagi ialah saya berbincang dengan Kementerian Kewangan, Menteri Kewangan Tengku Zafrul, bahawa kita biasa selama ni kita beri one off punya bantuan, ya. Tetapi bagi peniaga-peniaga, one off perniagaan tidak mencukupi. Kalau yang mikro mendapat RM3,000 one off, bantu mereka dari segi untuk meneruskan hidup. Tetapi apabila ekonomi semakin dibuka, kalau kita lihat banyak syarikat-syarikat perniagaan terutama mikro telah pun menutup perniagaan. Dan mereka memerlu modal untuk start-up bisnes mereka. Jadi saya dah berbincang dengan Menteri Kewangan supaya lihat perkara ini supaya kerajaan boleh memberikan bantuan modal memulakan perniagaan semula. Cuma sekarang ini tengah bincang mekanisme dari segi sama ada dari segi tidak perlu bayar, ada moratorium untuk membayar prinsipal ataupun interest pun mungkin mereka tengah kaji berapa persen nak beri interest dan sebagainya supaya apabila kita beri kepada mereka maka tentu sajalah mereka boleh memulakan perniagaan. Dan yang lain ada dalam RMK 12 bagaimana kita nak bantu pertumbuhan, bagaimana kita nak bantu pertumbuhan syarikat mikro dan juga IKS sederhana ni, kecil dan sederhana ni. Mereka juga memberikan fokus supaya mereka boleh menyumbang, tak silap saya 25% kepada KDNK negara menjelang 2025. Jadi ini kita lihat sebagai program-program kita yang kita rancang, ya, untuk kita walaupun ada masalah dari segi kesihatan berkembar tadi, tetapi ianya berkaitan dan bila dah dibuka kita akan bantu sepenuhnya macam-macam yang kita sebutkan tentang penglibatan dari segi teknologi tertinggi, membantu dari segi R&D dan commercialization dari segi harta intelek dan sebagainya, semuanya termasuk dalam program-program jangka panjang sehingga 2025. Ya, baik Datuk Seri. Banyak perkara menarik sebenarnya yang disentuh oleh Datuk Seri tadi. Apabila kita cakap tentang RMK, mestinya fokus dia adalah memantapkan ekonomi. Betul tak Datuk Seri? Dan antaranya adalah memberi fokus kepada PKS, PMKS dan juga yang Datuk Seri sebut tadi yang saya tertarik adalah tentang pelancongan yang memberi banyak kesan kepada ekonomi negara. Kita dah mula sikit-sikit, tapi persoalannya yang saya yakin ramai orang tertanya-tanya adalah bila rentas negeri akan dibuka dan bila agaknya kita dapat keluar negara, khususnya untuk pasangan, ada pasangan binational yang tidak dapat bertemu pasangan mereka. Soalan dia bila. Tapi saya nak Datuk Seri simpan dahulu jawapan tu. Kita akan kembali selepas ini dalam wawancara eksklusif bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Anda masih lagi bersama kami dalam wawancara eksklusif bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia bersama dengan Cynthia Eng, Terence Das dan saya Azaria Tagaya.
Dan kita masih lagi bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Datuk Seri, sebelum kita berhenti rehat tadi, kita ada berbincang tentang satu isu menarik, iaitu apabila disebut tentang pelancongan, ramai yang tertanya bila agaknya kita boleh merentas negeri. Satu lagi isu yang sering diperkatakan sekarang ni adalah tentang pasangan binational, yang mana pasangan mereka tinggal dan bekerja di luar negara. Bila agaknya keluarga ini akan dapat disatukan, dapat berjumpa semula? Mungkin jawapan Datuk Seri hari ini dapat memberi kelegaan sedikit kepada keluarga Malaysia. Okey, yang pertamanya dari segi ianya ada kaitan dengan pelancongan dan juga secara individu untuk merentas negeri. Kalau saya dah kata tadi, yang impak yang paling besar bila kita buat PKP ini adalah pelancongan. Ya, jadi apabila, dan ianya bergantung pada rentas negeri. Selagi rentas negeri tidak dibenarkan, selagi itu pelancongan tidak boleh dimulakan. Ya. Dari segi sektor pelancongan tak boleh dibuka. Saya dah, dan satu lagi ialah saya percaya ramai yang nak balik kampung. Betul. Setengah tu dah setahun lebih tak tengok parents, tak tengok ibu bapa mereka. Setengah ibu bapa tu tak sihat. Saya tahu kalau mak saya, arwah mak saya dulu, kalau saya tak balik setiap minggu atau 2 minggu sekali, dia akan menangis bila telefon saya. Ramai saya percaya yang mempunyai situasi seperti yang saya pernah hadapi dulu. Dan kita faham, tetapi kerana masalah kesihatan kita sekat pergerakan kita. Tapi saya dah kata kita tidak akan sekat pergerakan rakyat kita selama-lamanya. Ya. Saya dah umumkan kalau 90% rakyat secara keseluruhannya menerima 2 dos vaksin, kita akan membenarkan pergerakan rentas negeri. Hari ini saya percaya sudah 87, mungkin 86-87%. Sebab hari Rabu lepas 85.5%. Saya percaya hari ini dah mungkin 3-4 hari, 4-5 hari ini mungkin bertambah lagi. Saya percaya masa untuk rentas negeri itu sudah pun hampir. Ya, saya akan immediately umumkan kebenaran rentas negeri apabila sampai 90%. Datuk Seri ada juga menyebut mengenai travel pass tadi, dan ia menjadi satu topik agak hangat dalam tempoh beberapa minggu lepas. Ada yang bertanya, adakah ada keperluan untuk travel pass ketika ini? Kerana apabila travel pass dilancarkan, negara berdepan situasi kritikal pandemik. Bagaimana Datuk Seri? Saya cuma nak perjelaskan, dulu ada janji 80% boleh rentas negeri, kenapa tiba-tiba jadi 90%? Sebab kita lihat apabila 80%, kita lihat banyak lagi negeri-negeri yang peratusannya masih kecil. Jadi kalau kita buka the whole Malaysia, kita tak nak tinggalkan negeri-negeri yang masih kecil peratusan vaksin di negeri mereka. Jadi kita tak nak tinggalkan negeri tersebut. Jadi sebab itulah kita tunggu 90, kerana kita percaya bila 90%, setiap negeri dah 80% lebih average dia. Okey, jadi once 90 kita akan umumkan. Ini berita gembira kepada semua rakyat Malaysia. Ya, tak sabar-sabar kita menyanyi. Dari segi My Travel Pass, dulu kita buat sekatan dari segi penerbangan yang kerana kita tidak benarkan rakyat kita melancong keluar negara. Sebab itu kita stop, kita tapis siapa yang nak keluar negara. Tapi atas urusan perniagaan kita benarkan. Dan untuk pelajar-pelajar yang menyambung pelajaran atau memasuki universiti, pengajian tinggi atau swasta di luar negara, memang kita benarkan. Tanpa My Travel Pass pun kita benarkan. Tapi untuk pelancongan masih kita stop, tidak benarkan. Untuk suami untuk berjumpa isteri memang kita benarkan, tetapi mesti membuat permohonan. Tapi saya dah sebut, saya tak sebut lagi kan? Katanya tak sebut lagi, tak apa lagi ni saya sebut. Ini bila 90% program vaksinasi telah tercapai untuk 2 dos, kita akan membenarkan rakyat kita keluar negara tanpa memohon travel pass. My Travel Pass lagi. Mana My Travel Pass tidak akan digunakan apabila
program vaksinasi mencapai 90%. Yang saya jangka daripada penduduk keseluruhan. Ya. Kita bukan ambil state by state, tapi keseluruhan. Bermakna seperti saya kata tadi, mungkin tak lama lagi. Datuk Seri pernah memegang portfolio sebagai Menteri Pertahanan. Jadi Datuk Seri sedar tentang kepentingan menjaga keselamatan sempadan negara. Selain daripada pandemik, kita juga berdepan dengan pelbagai isu lain sekiranya kita membuka sempadan secara tidak terkawal. Jadi secara berperingkat kita akan cuba untuk melonggarkan sekatan-sekatan yang telah pun dikenakan. Dalam rancangan Malaysia ke-12, pertahanan juga menjadi satu aspek penting yang ditekankan. Mungkin Datuk Seri di sini boleh huraikan sedikit tentang aspek pertahanan yang menjadi satu ketetapan penting dalam RMK 12. Seperti yang kita tahu bahawa isu keselamatan adalah isu yang amat penting. Apa pun yang kita rancang, kalau negara kucak-kacir tidak selamat, pembangunan tidak akan berjaya. Yang kita rancang untuk RMK 12 tidak akan berjaya kalau negara huru-hara ada campur berbagai-bagai isu lah, sama ada luar ataupun dalaman, ianya pasti akan menyekat pembangunan negara. Jadi sebab itulah salah satu fokus daripada 9 itu adalah keselamatan dan pertahanan. Dan sememangnya kajian menumpukan fokus perhatian kepada pertahanan sejak daripada dulu, pertahanan dan keselamatan sejak daripada dulu. Bajet kita pun tahun lepas bertambah berbanding dengan lepas-lepas, kerana kedaulatan negara tidak boleh dikompromi dengan sesiapa sekalipun. Dan kita dari segi keselamatan sempadan itu merupakan tumpuan kita. Sebab itu kita yang pertamanya untuk menyekat kemasukan parti ini, kita memperkasakan kawalan sempadan dengan Ops Benteng yang diketuai oleh Angkatan Tentera Malaysia bersama dengan 11 agensi lain, termasuk polis, termasuk APMM dan sebagainya. Dan Ops Benteng ini saya anggap berjaya. Kerana kalau kita tidak ada Ops Benteng, bukan membahaya kepada keselamatan juga, tetapi pembawa virus COVID-19 daripada luar negara ini tentu saja akan menyebarkan virus ini kepada rakyat negara kita. Ops Benteng dipertahankan. Dan sewaktu saya jadi Menteri Pertahanan, saya fokus kepada kawalan sempadan. Sebab itu saya mengumumkan supaya ditambahkan pos kawalan sempadan di sempadan Sabah Sarawak terutamanya. Kita menambahkan 19 lagi pos kawalan sempadan di kawasan sempadan ini. Dan seperti kita tahu, Laut Cina Selatan merupakan isu yang besar. Dan saya beberapa kali di dalam forum antarabangsa menekankan Malaysia tidak akan berkompromi dengan mana-mana negara besar sekalipun jika ada ancaman di Laut Cina Selatan. Itu ditekankan walaupun dengan perjumpaan dengan wakil-wakil negara tersebut, dengan duta mereka ataupun Menteri Pertahanan mereka. Kita katakan kita tidak akan kompromi di segi kedaulatan kita. Baik, Datuk Seri, kalau kita lihat pada selepas Datuk Seri dilantik menjadi Perdana Menteri, antara pendekatan yang diambil adalah memaktubkan memorandum persefahaman transformasi dan kestabilan politik bersama dengan pembangkang. Jadi ini bila kita lihat menggambarkan sifat inklusif, mahu melibatkan semua pihak. Jadi adakah apabila menggubal RMK, pandangan pihak pembangkang turut diambil kira? Ya, libat urus dijalankan dengan semua pihak. Jadi termasuk dengan pembangkang. Begitu juga dengan bajet yang akan dibentangkan. Sesi libat urus dijalankan dengan semua pihak termasuk pembangkang. Jadi rakyat, saya nak maklumkan bahawa dengan perjanjian ataupun persefahaman ini, kita boleh lihat ketenangan yang terhasil. Kalau kita lihat di dalam parlimen pun, perbahasan dalam sangat profesional di kalangan ahli-ahli parlimen. Tidak ada lagi seperti dulu. Ya,
tidak ada seperti dulu lagi. Jadi Datuk Seri berpuas hati dengan persefahaman setakat sekarang hari ini saya berpuas hati lah kalau saya tengok bahawa keadaan tenang di Parlimen secara profesional, tidak ada banyak gangguan, tidak ada jerit-menjerit seperti dulu, tidak ada lagi. Keadaan tenang. Ya, kita saling menghormati antara satu sama lain sebab kita juga perlu, saya dah beritahu pada pembangkang, kerajaan perlukan pembangkang sebagai semak dan imbang ataupun check and balance kepada apa yang dilaksanakan oleh kerajaan. Jadi itu juga perlu. Dan kalau kita lihat, bukan saja tenang di Parlimen, tetapi di luar pun agak tenang. Jadi dengan ini, objektif kita menandatangani itu supaya tidak ada lagi terlalu banyak politicking, tidak terlalu banyak pertelagahan, akhirnya membolehkan kerajaan menumpukan sepenuh tenaga kita untuk negara. Yang pertamanya dari segi menyelesaikan isu COVID-19, yang kedua memulihkan ekonomi negara yang terjejas ketika ini, dan ketiganya untuk menjayakan RMK 12 ini. Datuk, gambar ikonik bersama dengan pemimpin pembangkang itu, ada beberapa pemimpin pembangkang yang tidak hadir. Jadi mesej Datuk Seri kepada mereka yang tidak hadir. Yang tidak ada? Yang tidak ada dalam gambar itu. Mungkin mereka belum menandatangani. Ada lagi individu dan parti, tetapi perbincangan sedang berjalan. Ada di kalangan mereka sudah bersetuju. Sasaran saya bahawa semua parti pembangkang menandatangani. Jadinya yang merantasi, seperti saya katalah, inklusiviti bukan setakat kaum, agama dan sebagainya, tetapi juga dari segi fahaman politik juga. Supaya kita sama-sama membina negara. Adakah Datuk Seri melihat konsep departisan ini akan menjadi satu budaya dalam landscape politik negara? Kerana kita faham MOU ini dilancarkan atau persefahaman ini diadakan ketika negara berdepan krisis pandemik. Tapi ada yang tertanya, adakah Datuk Seri melihat ini sebagai satu budaya baru dalam politik negara? Ini merupakan politik baru pada negara yang apabila mula ditandatangani, berbagai-bagai persepsi daripada rakyat kerana ianya tidak pernah berlaku. Ini merupakan kali pertama dan merupakan sejarah kepada Malaysia. Tetapi di negara-negara lain, negara-negara maju yang lain, kalau kita bercakap soal kita ingin menjadi negara maju, sebenarnya inilah yang berlaku di negara-negara maju yang lain. Betul. Jadi antara pembangkang dan kerajaan sama-sama membina negara. Kita kita berlawan, tetapi waktu pilihan raya 5 tahun sekali. Apabila rakyat sudah memberi mandat, kerajaan ditubuhkan, kita kena sama-sama membina negara ini. Ya, dan politicking sepatutnya dihentikan kerana pembangkang juga boleh memberikan pandangan untuk check and balance. Dalam masa yang sama, mana yang baik kita akan ikut, dan dengan itu kita boleh sama-sama membangunkan negara. Kalau kita nak capai sasaran RMK 12, kita dah ada sasaran tertentu. Kalau mendapat dukungan dan sokongan daripada semua pihak, insya-Allah lebih mudah kita capai. Dan apa yang kita buat adalah untuk kepentingan rakyat. Itu yang penting. Saya nak menjunjung kasih kepada Yang Pertuan Agong, Mahduli Yang Maha Mulia Yang Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu sewaktu mesyuarat khas Raja-Raja kerana mencadangkan kerjasama di antara kerajaan dan pembangkang. Ya. Alhamdulillah. Dengan itu kita akan berehat seketika dan kita akan kembali bersama dengan Yang Berhormat Perdana Menteri sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Kembali bersama kami, eksklusif bersama Yang Berhormat Perdana Menteri. Bersama saya, Zara Tagara dan juga Cynthia Eng. Kita akan bincangkan tentang isu-isu berbangkit dari RMK 12. Dan kepastiannya pasti menjurus kepada isu kemiskinan. Datuk Seri, kalau kita lihat kepada kemiskinan, ia merupakan satu isu yang lama, yang sering kali dibincangkan dan dalam setiap pembentangan belanjawan, kita akan sentuh tentang pembasmian kemiskinan. Namun kini kemiskinan tegar menjadi satu lagi permasalahan disebabkan oleh keadaan ekonomi negara dan mata pencarian oleh rakyat Malaysia terkesan disebabkan oleh pandemik ini. Bagaimana agaknya dalam 5 tahun yang akan datang melalui RMK 12, kita akan merangka satu pelan
untuk membasmi miskin tegar sama sekali? Okey, saya setuju tadi, iaitu pandemik COVID-19 ini menambahkan lagi kadar kemiskinan di negara kita. M40, M40 turun kepada B40 dan ada juga M40 terus turun kepada miskin tegar pun ada. Ya. Apabila dia buang kerja dan sebagainya kan. Dan B40, B40 turun kepada miskin tegar. B40 menjadi semakin besar dan juga miskin tegar menjadi semakin bertambah. Lebih-lebih lagi apabila kerajaan mengubah garis kemiskinan itu, pendapatannya ditingkatkan lagi. Jadi itu juga menambahkan kepada jumlah miskin tegar, jumlah miskin B40 dan sebagainya. Dan inilah merupakan satu fokus kepada kerajaan. Saya nak beritahu ada pihak yang mengatakan kita fokus kepada perkara besar saja tetapi meninggalkan kemiskinan. Kalau kita tengok dokumen yang berkaitan dengan RMK12, sebahagian besarnya memfokuskan kepada kemiskinan dan juga membantu kumpulan B40, M40 untuk meningkatkan ekonomi mereka. Jadi tak betul kalau kita kata bila saya umum pasal agenda Bumi Putera dari segi equity dan sebagainya. Jadi orang kata ni kerajaan tumpukan kepada kroni dan orang kaya saja. Tapi tidak orang miskin. Sebenarnya lebih separuh, mungkin 3/4 daripada apa yang kita sebut dalam RMK12 menumpu kepada kemiskinan. Dan kita sebutkan bahawa sasaran 2025 untuk mengatasi miskin tegar ni. Ya. Dan banyak program yang kita rancang untuk miskin tegar ni. Sebagai contoh, program pemerkasaan ekonomi komuniti bandar dan skim pembangunan kesejahteraan rakyat. Kita peruntukkan sebanyak 1.5 bilion ringgit. Ini untuk meningkatkan ekonomi keluarga B40 ni dan juga miskin tegar. Dan saya dah kata tadi bahawa saya dah sebut sikit tentang perancangan kita untuk memperkasakan ekonomi mikro ni, peniaga-peniaga PMKS ni. Kita untuk Bumi Putera, kita nak mereka contribute 15% kepada KDNK, ya. Dan ini jelas menunjukkan bahawa kita berbagai-bagai perancangan kita buat untuk golongan-golongan miskin tegar ni. Kita akan bantu mereka dari segi latihan, dan dari segi latihan saya dah beritahu kepada pihak yang memberi latihan, kementerian yang berkaitan, supaya kita bukan saja membantu mereka dari segi memberi latihan, tetapi tadi saya kata untuk start-up business, untuk memulakan perniagaan modal, dan yang ketiganya dari segi pemantauan. Kita perlu bimbing tangan mereka, kumpulan yang baru memulakan perniagaan yang terdiri daripada golongan miskin. Golongan miskin ini, B40 ini, mereka kadang-kadang tak pernah terlibat pun dalam bidang perniagaan. Jadi train mereka bukan setakat apa yang mereka nak jadikan itu sebagai produk perniagaan, tapi dari segi pengurusan. Kita kena beritahu train mereka dari segi pengurusan, ya, pengurusan. Dan yang ketiganya, bimbing tangan mereka sekurang-kurangnya 6 bulan supaya kita pantau dan sebagainya. Jadi untuk itu, dari segi pembangunan luar bandar dan bandar ini, terutamanya untuk golongan miskin ini, kita akan mewujudkan satu jawatan kuasa khas di daerah. Bukan setakat kita umum peringkat nasional ini, tapi di daerah pun. Wujudkan satu komiti khas supaya ada data yang lengkap, berapa ramai. Lepas tu dari segi bantuan kerajaan dan juga sokongan kerajaan kita tahu, dan juga yang lebih penting dari segi outcome dia. Selama ini mungkin kita beri macam-macam, tetapi kita tidak ada data mengenai berapa ramai yang berjaya dan sebagainya. Kita nak very detail, berapa jumlah yang orang miskin yang dibantu, apa yang kita bantu dan apa kejayaan selepas itu.
Selepas kita bimbing 6 bulan, pimpin tangan mereka, sejauh mana kejayaan dia. Jadi ini kita buat. Dan di peringkat nasional, Kabinet telah memutuskan kita akan mewujudkan jawatan kuasa khas pemantauan RMK 12 yang akan dipengusikan oleh Perdana Menteri sendiri, dan kita akan bermesyuarat setiap 2 minggu sekali untuk memantau pelaksanaan RMK 12. Seperti saya kata tadi, pengumuman semata-mata tidak mencukupi, tapi yang penting adalah pelaksanaan itu sendiri. Pelaksanaan dan implementasi. Datuk Seri, saya rasa pada akhirnya apa yang ingin kita capai ialah sebuah negara yang high income, berpendapatan tinggi. Berpendapatan tinggi dipacu dengan ekonomi berteknologi tinggi contohnya. Jadi tapi persoalan mengenai jurang digital itu masih ada antara bandar, luar bandar, antara negeri. Apa pandangan Datuk Seri mengenai isu tersebut dan apakah inisiatif yang difokuskan dalam RMK 12 untuk menangani isu jurang digital? Ya, memang untuk mencapai negara maju, kita dah sebut tadi bahawa penglibatan dari segi ekonomi digital ni, digital ekonomi ni sangat penting. Ya, dan jurang digital ini agak lebar, terutamanya di luar bandar. Malah di bandar pun, di rumah PPR misalnya, mungkin internet penetration ada, tetapi mereka tidak menggunakan internet dari segi kerana kemampuan dan sebagainya. Dari segi jurang digital ni, yang pertamanya kita kena menyediakan infra dulu, iaitu untuk memastikan internet penetration ini ataupun penetrasi internet ni boleh meliputi 100% kawasan di luar bandar terutamanya. Itu dulu. Sebelum ada wifi, sebelum kita ada wifi sendiri dan sebagainya, internet penetrasi ini perlu merangkumi, meliputi kesemuanya. Dan kita pernah dengar di Sabah dan Sabah ada yang pelajar yang terpaksa panjat pokok untuk mendapatkan line internet. Ada yang di Jambatan Gantung yang jatuh, yang saya difahamkan jatuh ke dalam sungai dan sebagainya. Perkara ini kita tak mahu berlaku lagi. Sebab itulah di bawah program Jendela, ya, bawah Jendela, kita akan kita berbelanja sejumlah 7.7 bilion ringgit, iaitu 3.61 bilion ringgit kepada Sabah dan 4.09 ringgit kepada Sarawak. Yang mana dalam masa 2 tahun kita akan pastikan 100% liputan di Sabah dan Sarawak. Dan of course 100% liputan juga di Semenanjung. Jadi kalau dari segi infranya sudah ada internet, maka saya percaya ramai masyarakat luar bandar dan juga bandar yang di bawah B40 boleh terlibat dengan teknologi digital ini. Dan kalau dilihat dulu di luar bandar pun, kita mempunyai pusat internet. Kementerian Luar Bandar ada pusat internet desa, kita ada pusat internet di bawah Kementerian Penerangan di ketika itu. Dan tetapi kita lihat dari segi apa yang dilaksanakan di situ tidak menampakkan kejayaan. Ya, kerana mungkin waktu itu fokus lebih kepada latihan ataupun training tentang penggunaan internet, penggunaan IT itu sampai penggunaan komputer dan sebagainya. Itu saja. Now saya telah pun dimaklumkan oleh Kementerian Komunikasi bahawa Kementerian Komunikasi akan selaraskan, ya, pusat internet di kampung-kampung, di bandar dan sebagainya yang ada di bawah 2-3 kementerian akan diselaraskan oleh KKMM dan akan dilancarkan pusat internet keluarga Malaysia. Yang di mana tumpuan bukan semata-mata dari segi latihan, tetapi supaya penglibatan masyarakat B40 luar bandar, termasuk luar bandar,
untuk terlibat dengan online business ataupun bisnes perniagaan atas talian yang sekarang ini merupakan satu perkara yang menjadi budaya kepada masyarakat Malaysia. Apabila pandemik COVID-19 tidak membolehkan perniagaan secara bersemuka, maka ramai rakyat kita terlibat dengan perniagaan di atas talian. Dan kita nak train masyarakat luar bandar dan mereka juga menggunakan pusat internet di kampung mereka untuk terlibat dalam perniagaan online ini. Walaupun digerakkan oleh kerajaan, Datuk Seri adakah mendapat buy-in daripada pembekal swasta? Ya, memang kita mendapat penglibatan secara langsung daripada pembekal telco ni lah, syarikat besar telco. Baik, Datuk Seri, dari ucapan sulung lagi sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri telah memperkenalkan frasa keluarga Malaysia. Jadi kalau saya sendiri mengamati frasa keluarga Malaysia tu, saya rasa Terence, Cynthia, kita pun adalah keluarga Malaysia kan, kerana berbilang bangsa, berbagai latar belakang. Namun untuk Datuk Seri sendiri yang memperkenalkan frasa tu, apa sebenarnya pencetus di sebalik keluarga Malaysia dan apa maksud sebenar di sebalik inklusiviti yang hendak ditonjolkan melalui frasa terbabit? Okey, inklusiviti ini termasuk saya sebutkan tentang tiada jurang perbezaan kaum lagi, bahawa RMK12 ini akan merangkumi, mencangkupi semua kaum, semua etnik, dan juga dari segi bandar dan luar bandar, kategori dari segi B40, M40 dan ke atas, dunia perniagaan sekalipun, business community ke, masyarakat bisnes juga diambil kira di dalam RMK12 ini, ya, semua. Tetapi seperti saya kata tadi, dari segi dominannya, dari segi fokus utamanya adalah kumpulan miskin dan juga B40 serta M40. Itu. Tetapi dari segi yang saya sebutkan merangkumi semua kaum, kalau kita tengok dalam dokumen RMK12, ianya menyebut semua kaum. Tidak ada yang ketinggalan. Sebagai contoh, Bumi Putra, jelas fokus ke-6 memperkasa agenda Bumi Putra dan keluarga Malaysia. Fokus khusus untuk keluarga Malaysia, jadi ada fokus tentang membantu meningkatkan ekonomi Bumi Putra, ya, terutama yang penglibatan mereka di dalam bidang ekonomi, ya, termasuk akses dan peluang pendidikan, pembangunan modal insan, latihan dan sebagainya, membantu mereka daripada mencuburi bidang ekonomi digital seperti yang saya sebutkan tadi, dan juga ekonomi yang mempunyai potensi untuk pertumbuhan yang tinggi. Jadi kita akan support Bumi Putra dari segi latihan, perniagaan, membantu PMKS Bumi Putra, ya, ekonomi perniagaan, peniaga mikro, kecil dan sederhana ini kita akan bantu secara direct Bumi Putra. Orang asli kita tidak tinggalkan. Kita dah sebutkan untuk tingkatkan taraf hidup mereka melalui pendidikan, sistem pendidikan, dan juga menambah baik infra di dalam perkampungan orang asli. Dari segi Sabah dan Sarawak kita sebut dengan jelas, iaitu kaum-kaum etnik di Sabah dan Sarawak. Sekali ini kita sebut bukan setakat Sabah dan Sarawak, tetapi kita fokus kepada etnik itu sendiri. Kalau di Sabah kita sebut Kadazan, Dusun, Murut, kita sebut. Sarawak kita sebut Iban, Bidayuh, Melanau, semua kita sebut. Dan kita ada program khusus dari segi membantu mereka untuk meningkatkan ekonomi. Dan begitu juga dengan kaum Cina misalnya. Kita sebut khusus kaum Cina, iaitu membangunkan kampung baru, kerana kita lihat kemiskinan masih tinggi di kalangan kaum Cina, terutama di kampung baru. Jadi kita ada mempunyai skim pinjaman khas penduduk kampung baru, termasuk menaikkan, menambah baik infra di kampung baru. Begitu juga dengan masyarakat India. Kita sebut pembangunan dan bantuan khusus kepada masyarakat India selaras dengan pelan tindakan masyarakat India. Kita sebut dari segi kaum kita tidak tinggalkan satu pun.
Ya, etnik kita tidak tinggal satu pun. Maknanya RMK 12 ini akan menumpukan kepada mereka dari segi pembangunan ekonomi dan juga meningkatkan taraf hidup mereka. RMK 12 ini mencakupi kesemua. Tidak ada siapa pun dengan apa yang kita panggil tagline yang saya sebut sebagai tidak ada siapa yang akan ketinggalan di dalam negara kita, terutamanya di dalam rancangan RMK 12. Dato' Sri, konsep ini amat menyeluruh. Setiap unit, setiap golongan di masyarakat Malaysia termasuk dalam konsep Malaysia. Tapi bagaimana Dato' Sri nak memastikan ia bukan sahaja diterima oleh semua lapisan masyarakat tetapi didokong? Okey. Kita ada plan untuk mewar-warkan RMK 12 secara lebih detail yang akan dilaksanakan. Walaupun dokumen kita sediakan di bawah Jabatan Perdana Menteri, terutamanya tim media saya, tim media PMO, Jabatan Perdana Menteri, tetapi pelaksanaan oleh KKMM. Saya tahu masih terlalu awal untuk rakyat memahaminya, walaupun sudah ada advertisement di dalam TV dan sebagainya. Tapi saya pun nak tahu juga ni. Sebenarnya saya rasa saya pun nak tahu juga ni sebab saya kata ini terlalu awal. Mungkin baru permulaan ini. KKMM belum buat secara detail lagi. Saudara-saudari tahu tak apa maksud keluarga Malaysia? Oh, Dato' Sri yang saya tanya sebab saya ini biasanya pula jadi apa nama? Dato' Sri ni kali pertama kot Perdana Menteri yang tanya kita soalan dalam wawancara eksklusif. Nanti dia akan ambil kerja kita kot tahun ni. Oh, iyalah. Inklusif ni pada saya, Dato' Sri, kalau kita lihat konsep keluarga Malaysia, kita hidup dalam kepelbagaian kaum, kepelbagaian agama, keturunan, gaya rambut dan sebagainya. Dan kita Gaya rambut. Gaya rambut ataupun tak Kalau ada tak ada rambut pun tak boleh. Tapi itu adalah satu kepelbagaian ditonjolkan di Malaysia. Kita pernah menjadi acuan kepada negara seumpama kita dengan kepelbagaian yang sama. Tapi pada saya kita perlu pertahankan, Dato' Sri, dengan lebih jelas, dengan memastikan bahawa kita semua bila kita bercakap dengan rakan-rakan kita faham. Kita cuba mendalami apakah konsep hidup mereka, siapakah mereka. Saya rasa peluang-peluang itu perlu diwujudkan dengan lebih banyak oleh bukan saja agensi kerajaan tetapi NGO-NGO untuk membawa perbincangan bersama semua pihak yang pelbagai ini, termasuklah pihak dengan pelbagai gaya rambut tadi, Dato' Sri. Okey. okey. So nak setiap orang ke mewakili? Setiap orang? Setiap orang. Okey. Cynthia, silakan. Okey, Azaria. Okey. Kalau untuk saya rasa keluarga Malaysia tu merangkumi macam saya cakap tadi, pelbagai bangsa, agama, latar belakang. Macam saya sendiri adalah campuran. Saya bukanlah Melayu 100%. Bapak saya Jepun, mak saya Pakistan. Tapi dekat rumah kami bercakap bahasa Melayu, kami beragama Islam. Jadi dia jadi konsep tanah tumpah darahku, di mana kita berbakti, di situlah kita akan meneruskan kehidupan kita dan kita akan sambung untuk berbakti kepada bangsa kita. Dan saya anggap keluarga Malaysia itu adalah bangsa saya yang seterusnya. Itu bagi saya konsep dia. Okey. Bagi saya konsep keluarga Malaysia ni mudah dihayati kerana perkataan keluarga. Dan setiap keluarga kita mempunyai kasih sayang, tolong menolong, kebersamaan, itu rasa yang paling penting. Tapi mungkin cabaran kita untuk Dato' Sri lah, bagaimana apabila ia terjemahkan dalam konsep sebuah negara. Kita berbeza-beza, background berbeza, kaum berbeza, bangsa berbeza, dan bagaimana ia akhirnya boleh menjadi satu realiti. Ya, okey. Saya harap kita sebenarnya perlu melihat perbezaan yang ada, kaum, etnik, agama dan sebagainya sebagai satu kelebihan kepada kita. Jangan anggap itu sebagai satu kelemahan kepada kita. Ianya merupakan kelebihan. Perbezaan tidak boleh, perbezaan perlu diraikan. Ya, perbezaan perlu diraikan. Dan perbezaan itu sepatutnya menjadi kekuatan kepada kita. Ya, jangan perbezaan menjadi halangan kepada kita untuk bersatu ataupun berpadu di antara kita. Ya, itu yang penting.
Konsep itu sebab itu saya sebut keluarga Malaysia daripada awal lagi tadi, bahawa kita dengan keluarga kita, tentulah keutamaan kita adalah untuk melindungi keluarga kita. Kita dengan keluarga kita untuk membantu keluarga kita. Kita tidak akan biarkan keluarga kita susah, pasti kita akan bantu. Betul. Kita mesti menjaga maruah keluarga kita. Kita tidak akan benarkan maruah keluarga kita dicemar oleh sesiapa pun. Itu konsep dia, keluarga Malaysia. Ya. Okey, insya-Allah. Datuk Seri, dalam beberapa minit yang kita ada ni, kita jarang dapat duduk bersama Datuk Seri. Mungkin nak memahami pemikiran Datuk Seri sendiri. Apakah hasrat sebagai Perdana Menteri untuk Malaysia? Mungkin ada KPI yang diberi kepada diri sendiri dalam tempoh menjadi saya tak ada Perdana siapa Menteri? beri KPI kepada saya. Tapi rakyat memberi KPI kepada saya. Ya, semestinya. Yang pertama, rakyat ingin melihat bahawa isu COVID diselesaikan. Yang kedua, rakyat mahu melihat ekonomi dipulihkan supaya mereka boleh menjalani penghidupan yang lebih baik daripada sewaktu pandemik atau mungkin sebelumnya. Dan yang saya mahu lihat adalah penyatuan rakyat Malaysia ini. Seperti saya kata, saya mahu kita hidup sebagai satu keluarga yang kita lupakan segala perbezaan yang ada daripada kita, sama ada dari segi agama, kaum, malah seperti yang telah dilakukan, perbezaan pahaman politik pun perlu diketepikan supaya semua rakyat bersama-sama berganding bahu membangunkan kerajaan Malaysia ini. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kerana sudi bersama kami meluangkan masa untuk berkongsi agenda RMK12 dan juga hal. Saya Terence Das dari ITM. Dan kami juga sangat berbesar hati kerana diberi peluang untuk mendalami aspirasi Datuk Seri sendiri dalam mewujudkan keluarga Malaysia yang lebih inklusif dan mampan, insya-Allah. Dari TV3, saya Azaria Tagaya. Dan akhir sekali, sebagai rakyat Malaysia, harapan kita bukan sahaja pemulihan negara daripada krisis pandemik, tetapi juga pemulihan yang lebih baik, building back better. Itu harapan kami. Dan saya Cynthia Eng dari Astro Awani. Terima kasih kerana bersama kami malam ini dan terima kasih kepada Datuk Seri. Terima kasih.